Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Ustaz Abdullah Zubawi untuk meneruskan pembacaan Itqan As-Sinah. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita sambung pada kata-kata Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari. Jama'an nasu ala mushafin wahidin. Okey, ini perbahasan lain pula. Sebab kita sekarang sedang dalam perbahasan tentang beberapa riwayat yang berkait dengan penambahan yang dilakukan oleh para sahabat, menambahkan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Jadi banyak, kalau kita tengok pada minggu lepas pun ada beberapa perkara yang Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari sebutkan di sini yang menunjukkan bagaimana sahabat radhiyallahu anhum melakukan ibda', okey, mengadakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi SAW, dan benda tu banyak. Okay, hari ni kita sambung lagi perbahasan lain pula, masih dalam konteks yang sama, iaitu apa yang dilakukan oleh sahabat dari bentuk pembaharuan dan pengadaan sesuatu yang baru. Okay. Jama'an nasu ala mushafin wahidin. Okay, ini satu bentuk perkara yang baru juga, iaitu manusia ni dikumpulkan ke atas satu mushaf sahaja. Wa tahriqu ma siwahu min Qur'anin fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu, dan membakar selain daripada mushaf yang satu ni daripada Al-Quran pada zaman Sayyidina Utsman. Jadi macam kalau kita belajar dalam ulumul Quran, kita tengok sejarah penulisan Al-Quran tu. Jadi pengumpulan Al-Quran tu dia berlaku pada zaman Sayyidina Utsman. Ini kita tak baca lagi kan? Okay. Lamma jama'a Zaidun bin Thabit Al-Quran fi suhufin wa wada'aha inda Abi Bakrin. Tak kala mana Sayyidina Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf, wada'aha inda Abi Bakrin. Mushaf yang telah dikumpulkan dalam satu bentuk tu, Sayyidina Zaid bin Sabit meletakkannya, tu daripada suhufin, inda Abi Bakrin, di sisi Sayyidina Abi Bakar. Falamma tuwfiya kanat inda Umar. Maka tak kala Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, mushaf tu berpindah kepada Sayyidina Umar. Falamma tuwfiya kanat inda Hafsah. Kemudian berpindah kepada Sayyidatuna Hafsah. Wa fi awaili ma tawalla Utsman al-khilafata hasala al-ikhtilafu fi qira'ati al-Quran. Dan ketika mana pada zaman awal-awal Sayyidina Utsman memegang tampuk khilafah, berlaku ikhtilaf pada pembacaan Al-Quran. Faqala Hudzaifatu bin al-Yaman li Utsman radhiyallahu anhuma, ya Amirul Mu'minin, adrik hadhihi al-ummata qabla an yakhtalifu fil kitabi ikhtilaf al-Yahudi wan Nasara. Jadi sahabat Hudzaifah bin al-Yaman bila nampak benda berlaku perbezaan dalam membaca Al-Quran, Sayyidina Hudzaifah bin Yaman datang kepada Sayyidina Utsman bagi tahu, adrik, satukan umat ni sebelum mereka berbeza, bercanggah pendapat pada membaca Al-Quran sebagaimana bercanggahnya Yahudi dan Nasara. Bagi kita tahu golongan Yahudi dan Nasara ni dia banyak pihak, dia banyak kumpulan. Kan? Ada satu kumpulan kata Jesus tu bukan anak Tuhan, ataupun bukan Tuhan tu sendiri. Kan, Jesus tu manusia biasa, Nabi Isa tu manusia biasa. Kemudian datang pula golongan lain kata tak, Nabi Isa tu memang anak Tuhan, Nabi Isa tu memang Tuhan. Dan benda tu berlaku perbezaan pandangan tu disebabkan
perbezaan pada bacaan, pada menafsirkan Bible tu sendiri. Samalah golongan Yahudi pun macam tu. Fa ahlu syami yaqra'una bi qira'ati Ubay bin Ka'ab. Sebab apa perbezaan bacaan Al-Quran? Dia akan efek kepada perbezaan terjemah, perbezaan makna itu sendiri. Okey, fa ahlu syam yaqra'una bi qira'ati Ubay bin Ka'ab. Jadi umat Islam di Syam mengikut bacaan Ubay bin Ka'ab. Fayatuna bima lam yasma' ahlul Iraq. Okey, maka mereka ni baca ataupun bawa dengan apa yang tidak didengari oleh lam yasma' ahlul Iraq, penduduk orang Islam di Iraq. Wa ahlul Iraq yaqra'una bi qira'ati Abdullah bin Mas'ud, dan ahli Iraq baca dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Fayatuna bima lam yasma' ahlus Syam. Okey, fayukaffir ba'dhum ba'dha. Ini yang kita takut. Mereka saling mengkufurkan sesama yang lain disebabkan perbezaan bacaan tadi. Sebab suatu benda yang baru, kita akan pelik. Bila kita pelik, dia jadi kita tak boleh nak terima lah benda tu. Benda ni banyak berlaku lah. Tanpa kita rujuk kepada betul-betul penelitian yang mendalam, kita dah terus awal-awal, oh ni benda tak pernah ada, tak pernah berlaku dekat Malaysia, maka benda ni termasuk dalam ajaran sesat. Contohlah fa arsala Uthman ila Hafsah. Okey, jadi Sayyidina Uthman dia pun hantar kepada Sayyidatina Hafsah, yang mana waktu tu mushaf yang ditulis, mushaf yang asal ditulis tu ada pada Sayyidatina Hafsah. Sayyidina Uthman minta an arsili ilaina as-suhuf, supaya hantarkan kepada aku as-suhuf yang asal tu. Dan sukhuha fil masahif, kami nak salin lah. Sayyidina Uthman nak minta sahabat yang lain untuk salin dan jadikan dia masahif. Dia banyak mashaf lah, bukan satu je yang asal. Summa narudduha ilaiki, kemudian kami pun akan pulang balik kepada engkau. Fa arsalatha ilaih, kemudian Sayyidatuna Hafsah pun bagilah suhuf tu kepada Sayyidina Uthman. Fa amara Zaidun fa umira Zaidun, fa amara lah kot, lebih tepat lah, tapi Zaid tu kena jadi Zaidan lah. Fa amara Zaidan bin Thabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin Al-As wa Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham fanasakhuha fil masahif. Lalu mereka ni pun salinlah dalam masahif. Wa arsala ila kulli ufuqin bi mashafin mimma nasakhu. Kemudian Sayyidina Uthman pun menghantarkan setiap mushaf ni pada setiap ufuk, setiap daerah lah. Iraq ada satu, Syam ada satu, wa habasa wahidan bil Madinah, dan ada satu yang dikekalkan di Madinah. Wa amara bima siwahu minal Quran fi kulli sahifatin aw mushafin an yuhraq. Lalu Sayyidina Uthman minta untuk selain daripada mushaf yang dah ditulis ni daripada Al-Quran, semua dibakar. Okey. Ini satu benda besar orang kata apa? Pembakaran Al-Quran. Tapi nanti kita tengok sahabat tak ada pun memungkiri benda ni. Fattafaqan ala mushafin wahidin. Okey, jadi sahabat pada zaman tu ittifaq menggunakan satu mushaf saja. Wa taraku tilkal qira'at asy-syadzah ka qira'ati Ubay wa bin Mas'ud wa Abi Musa. Okey, tinggalkan semua qira'at yang syadzah. Wa hadzal 'amalu wa in kana bid'atan. Perkara ni walaupun kita tengok dia tu adalah bid'ah, yu'addu min akbari hasanati Uthman, dianggap sebagai sebesar-besar kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman.
wa aksariha faidatan lil islami wal muslimin, dan paling berfaedah lah untuk umat Islam dan golongan muslimin. Bal law lam yakun lahu illa hadzal amalu al-azimu lakafahu fadlan wa syarafan radhiyallahu anhu. Kalaulah Sayyidina Uthman ni dah tak ada benda lain dah, usaha sumbangan yang dia lakukan melainkan amal ini, iaitu pengumpulan Al-Quran ataupun pembukuan ataupun penyatuan Al-Quran, maka dah cukup dah Sayyidina Uthman dah dapat fadl dan syaraf yang tinggi. Okey, faidatun. Ini satu faedah. Qala al-Hafiz fil Fath, Ibnu Hajar lah, ustudilla diistidlalkan, dijadikan dalil bitahriqi Utsman as-suhufa ala al-qailina biqidamil al-huruf wal aswat. Okey, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman daripada membakar Al-Quran tu, itu boleh kita jadikan dalil untuk lawan orang yang mengatakan bahawasanya huruf dan suara daripada pembacaan Al-Quran itu adalah qadim. Li'annahu la yalzamu min kauni kalamillah qadiman an takuna al-ustur al-maktubatu fil waraqi qadimatun. Tidak lazim dari kata-kata kita bahawasanya kalam Allah itu qadim, untuk tidak lazim untuk al-ustur al-maktubah, ustur, perenggan ataupun passage kan yang ditulis di atas kertas itu juga berbentuk qadim. Okey, tak lazim daripada kita kata kalam Allah itu qadim dengan makna apa yang ditulis pada kertas macam Al-Quran kita tengok sekarang ni pun qadim. Walau kanat hiya ainu kalamillah, kalaulah apa yang ditulis pada kertas tu, ayat Quran yang ditulis pada kertas itu memang dia tu juga dianggap sebagai ainu kalamillah, dia itu adalah ain kalamillah. Sebab apa kita kata kalam Allah ni qadim? Sebab Allah tu qadim, maka apa-apa yang datang daripada dia pun jadi qadim. Jadi kalam dia tu kita panggil sebagai qadim juga. Tapi itu kalamillah yang ada bukan dalam bentuk tulisan yang kita nampak sekarang. Ada pun yang dalam bentuk tulisan yang kita nampak sekarang itu bukan qadim. Okey. Kalau lah memang bentuk tulisan tu kita sebut sebagai ainu kalamillah, memang dia tu zat kalam Allah, maka lam yastajiz, istajada yaftajizu, kemudian datang lam, buang ya tu, lam yastajiz as-sahabatu ihraqaha. Nescaya para sahabat tidak akan memperkenankan, tidak akan membolehkan untuk membakar Al-Quran tadi. Intaha, habis kalam Ibn Hajar. Wal qawlu bi qidamil hurufi wal aswati qalahu ba'dul ghulati min hasyawiyatil al-hanabillah. Okey, ni sebahagian golongan hasyawiyah lah yang mengatakan bahawa huruf dan aswat tu qadim. Okey, habis yang tu. Perbahasan lain pula. Aliun karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu ansha'a salatan 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini tentang membuat selawat baru. Okey, di sini disebut Saidina Ali dia ada tulis ataupun dia ada cipta satu selawat baru. Kana yu'allimuha linnas. Kemudian selawat ni dia ajarkan kepada orang ramai. Walam yaktafi bis salatil ibrahimiyah, dan dia ni tidak hanya bercukup dengan selawat Ibrahimiyah yang kita tahu dalam tasyahud akhir tu kan. Li'ilmihi anna al-amra fil azkari wad da'awati wasi'un la yuqifu fihi 'inda al-warid. La yuqafu fihi 'inda al-warid. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali tahu bahawasanya apa-apa yang berkait dengan zikir dan doa itu sangatlah luas. Tidak hanya terhenti pada apa yang dinyatakan di dalam sunnah Nabi SAW, yang warid daripada Nabi SAW.
Okey. Rawa Sa'idun bin Mansur wa Ibnu Jurair fi Tahdhib al-Asar wa Ibnu Abi Asim wa Ya'qub bin Syaibah fi Akhbar Ali wa Tabrani wa ghairuhum an Salamatil Kindi. Ada seorang nama tu, perawi dia nama dia Salamatu Al-Kindi. Salamah Al-Kindi. Okey, apa yang dia kata? Qal kana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yu'allimu an-nasa as-salata. Sayyidina Ali mengajarkan manusia, mengajarkan orang ramai dengan satu selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqul, lalu selawat tu disebut. Okey, selawat dia panjang, saya tak terjemah satu-satu Allahumma dahiyal madhuwat wa bari'al masmukat wa jabbarul qulubi ala fitratiha syaqiyiha wa sa'idiha ij'al syara'ifa salawatika wa nawamiya barakatika wa ra'fata tahiyyatika ala Muhammadin 'abdika wa rasulika al-khatimi lima sabaq wal fatihi lima ughliq wal mu'linil haqq bil haqq wad damighi li jayshatil abatil kama humila fattala'a bi amrika لطاعتك مستوفذا في مرضاتك بغير نكل عن قدم ولا وهن في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابك آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم بموضحات الأعلام ومنيرات الإسلام ونائرات الأحكام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افتح له مفسحا في عدلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول اللهم أعلي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عزل وخطة فصل وحجة وبرهان عظيم صلى الله عليه وسلم. Qala al-Hafiz al-Mizzi. Okey, ini salah seorang ulama hadis yang terkenal Imam al-Hafiz al-Mizzi, antara yang tulis kitab tentang tentang nama-nama sahabat, tentang tabaqat ataupun riwayat-riwayat daripada sahabat. Salamatul Kindi laysa bima'rufin. Okey, al-Hafiz al-Mizzi ni dia kata Salamatul Kindi ni tidak dikenali lah. Okey, walam perawi mengumpulkan nama-nama perawi. Salamatul Kindi laysa bima'rufin. Salamatul Kindi ni tidak dikenali lah. Walam yudrik aliyan, dan tidak dia ni bertemu dengan Sayyidina Ali. Wa qala al-Hafiz al-Haythami Salamatul Kindi riwayatuhu mursalah. Riwayat dia tu mursal. Wa baqiyatu rijalihi rijalus sahih. Dan rijal-rijal yang lain itu adalah rijal-rijal yang sahih. Wa qala al-Hafiz Ibnu Katsir hadza masyhurun min kalami Ali alaihi salam. Okey, selawat ni, ini suatu selawat yang masyhur daripada kalam Sayyidina Ali alaihi salam. Kat sini kita tak nampak, kita tak tengok Syekh Rashid Al-Ghumari punya komen. Dia tak sebut sama ada apa dari segi matan selawat ni adakah sesuai dengan Sayyidina Ali, sebab kadang-kadang kita tengok sebahagian riwayat dinisbahkan kepada Nabi contohnya, ataupun dinisbahkan kepada sahabat. Tapi ulama-ulama hadis yang memang ada tamakun dalam bidang bahasa contohnya, walaupun dia tak tengok lagi sanad, dia tengok matan tu pun dia dah boleh kenal dah. Oh, ini tak kena ni kalau dengan zaman Nabi ni. Ada perkataan falsafah contohnya. Contohlah. Okey. Okey, habis yang tu. Kemudian perbahasan lain pula.
Abdullah bin Mas'ud ghayyara sighat as-salami 'ala an-nabi fi at-tashahhud ba'da intiqal an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-khitab ila al-ghaibah bi ijtihadin minhu. Okey, ini tentang menukar lafaz yang ada pada salam tu. Waktu kita solat tu ada lafaz salam tu. Okey, jadi Abdullah bin Mas'ud dia tukar. Dia tukar tu selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bentuk khitab kepada bentuk ghaibah. Bijtihadin minhu, daripada ijtihad dia sendiri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu talaqa tashahhud as-salati minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaduhu fi yadihi. Abdullah bin Mas'ud dia terima lafaz tasyahud solat tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaduhu fi yadihi, dan tangan Abdullah bin Mas'ud ni ada pada tangan Nabi. Nak kata memang dia betul-betul berdepan dengan Nabi terima lafaz ni. Bilafzi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu lafaz dia. Falamma tuwfiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi tashahhudihi. Tak kala mana Nabi wafat, maka Saidina Abdullah bin Mas'ud dia sebut pada tasyahud dia, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ghayyara sighat as-salami min al-khitabi ila al-ghaibah bi ijtihadi minhu. Dia dah tak sebut assalamu alayka tu, dia terus sebut assalamu ala nabi dengan sirah yang tunjuk kepada ghaibah lah, yang Nabi tak ada lah dengan dia. Kalau kita kata assalamu alayka, seolah-olah kita kata Nabi ni ada depan kita, tu jadi khitab lah kan. Okey, bijtihadin minhu la an tauqifin, bukanlah daripada bentuk tauqifi, bukanlah wahyu yang suruh ataupun Nabi yang suruh. Kama za'ama al-Albani lijahlih bil usul, kerana kejahilannya dengan ilmu usul. Wa qad bayyantu butlana za'mihi fi kitab Ar-Ru'ya fil Qur'ani was Sunnah. Ada kitab lain pula Syarh Sidi Al-Ghumari, iaitu Ar-Ru'ya fil Qur'ani was Sunnah. Okey, qala Ibn Hazm fil fasl وكذلك ما أجمع الناس عليه وجاء به النص من قول كل مصل فرضا أو نافلة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. انتهى. Okey, Ibn Hazm kata ijma' ijma' lah, berlaku ijma' pada lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu perlu ada dalam setiap orang yang solat, sama ada solat fardu ataupun nafilah. Wa qala Ibn Taymiyah fil Jawab al-Bahir wassalamu alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qad syuri'a lil muslimin fi kulli salah, itu disyariatkan pada orang Islam pada setiap waktu solat. Wa syuri'a lil muslimini idza dakhala ahaduhum al-masjida ayya masjidin kana, dan disyariatkan juga untuk orang muslim, orang Islam kalau nak masuk masjid selawat macam tu. Awal yang tadi yang disebut jenis yang pertama iaitu dalam solat, bukan waktu masjid. Okey, kalau dalam solat, selawat yang disuruh adalah kullu salatin yaqulul musalli, pada setiap solat orang yang solat tu perlu mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Okey, intah. Saya tak Syahrul Sidi Al-Ghumari kat sini dia tak jelaskan lah apa sebab dia bawa kalam Ibn Hazm dan kalam Ibn Taymiyah kat sini. Cuma yang saya faham, apa yang disebut oleh Ibn Hazm kat sini, ijma' bahawasanya memang kena baca macam tu, itu tak betul. Sebab kita tengok macam tadi, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tak buat benda tu. Maksudnya bahkan dia tukar lafaz. Dan yang saya pernah dengar daripada ada seorang pensyarah, dia kata Ibn Hazm memang ada satu kitab yang bincang tentang ijma' ulama'. Tapi kitab ijma' dia ni tak boleh kita pegang sebagai memang ijma' betul.
Sebab ada sebahagian daripada apa yang diucapkan oleh Ibn Hazm sebagai ijma', sebenarnya bila kita teliti tak ijma' pun. Banyak benda macam tu. Banyak kali macam Ibn Hazm sebut ni ijma' tapi sebenarnya tak. Okey. Dan ada beberapa lagi kitab-kitab yang lain yang mana penulisnya mengatakan bahawa kitab ni adalah untuk mengumpulkan tentang ijma', tapi sebenarnya bila kita teliti tak berlaku ijma' pun pada perkara tu. Okey. Wa qala fi mawdi'in akhar min hadzal kitab, okey, kitab Ibn Taimiyah tadi, wa hum yaquluna fi shalah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh kama kanu yaquluna dzalika fi hayatihi, intaha. Jadi Ibn Taimiyah juga cakap mereka mengucapkan di dalam salat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh sebagaimana yang mereka ucap tatkala Nabi masih hidup. وروى الطبراني بإسناد صحيح عن الشعبي قال كان ابن مسعود يقول بعد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا من ربنا. فهذه الجملة زادها ابن مسعود في التشهد باجتهاده. Jadi tak kenalah apa yang Ibn Taimiyah sebut tadi dan Ibn Hazm sebut tadi, bahawasanya semua sahabat sebut Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh sahaja. Bahkan kalau kita tengok riwayat daripada Ibnu Mas'ud, dia menambah, dan ada satu tu dia menukar sirah. Okey. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini perbahasan lain pula. Zada tasmiyata fi awal at-tashahhud. Okay, masih dalam bab tasyahud lah. Abdullah bin Umar dia menambah bismillah pada awal tasyahud. Walam tasihha ziyadatuha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama tak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah tu. Maknanya kata boleh untuk tambah. Rawat Tahawi an Ibn Jurayj qal qultu li Nafi' kaifa kana Ibnu Umar yatashahhad. Macam mana Ibnu Umar, Abdullah bin Umar والتشهد قال كان يقول بسم الله التحيات لله والصلوات لله والزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله. Kita kan baca asyhadu an la kan, ni syahidtu dengan sirah fa'il madhi, syahidtu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ghayyara aidan, ni daripada Syekh Rasul Al-Ghawari, wa ghayyara aidan lafza ashhadu bilafzi syahidtu, ditukarlah lafaz ashhadu dengan lafaz syahidtu. Wa rawa Abu Dawud an Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud. Okey, ni Ibnu Umar juga. Okey, tadi pun Ibnu Umar juga. At-tahiyyatu lillah as-salawatu at-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Okey, jadi sirah lain pula. Qala Ibnu Umar, Ibnu Umar kata zidtu fiha wa barakatuhu. Kataan wa barakatuhu tu tak ada sebelum ni. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar zidtu fiha wahdahu la syarikalah. Maksudnya dia tak baca assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu je. Disambah lagi wahdahu la syarikalah. Kemudian disambung wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey. Qultu Syekh Rasul Al-Ghumari kata ziyadatu wa barakatuhum sahhat min hadis Ibnu Mas'ud. Sebenarnya tak penambahan wa barakatuhu tu itu sebenarnya memang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Ibnu Mas'ud. Wa ziyadatu wahdahu la syarikalah sahhat min hadis Abi Musa. Okey, itu pun warid daripada hadis Abi Musa. Lakin Ibnu Umar lam yasma'ha, tapi Sayyidina Ibnu Umar tidak mendengar hadis-hadis tersebut. Aw lam tasil indahu, ataupun hadis tersebut tak sampai ke dia. Fazadaha bijtihadi, maka lalu Ibnu Umar tambah lafaz-lafaz ni melalui ijtihad dia, dalam keadaan dia tak tahu pun sebenarnya memang lafaz tu warid. Wa hadha yadullu ala annahu la yara ba'san fi ziyadati ala dhikri al-ma'suri fi salati. Ini tunjuk bahawasanya dia melihat bahawasanya tidak ada masalah untuk kita tambah sesuatu pada zikir yang maksur di dalam salat. Okey, habis.
Kemudian masuk tentang perbahasan lain. Wal talbiyatu fil haji. Ni labbaik Allah kan. Humma labbaik. Okey, itu pun kita tengok nanti ada penambahan juga. Zada fiha Umar wa ibnuhu Abdullah wal Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Okey, jadi ada penambahan daripada Sayyidina Umar dan anak beliau Abdullah bin Ibnu Umar. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali. Rawa as-sittatu an Nafi'. Okey, bila sebut as-sittatu tu dengan maksud imam hadis yang 6 lah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, apa seorang lagi? Tak ingat lah. Ada 6 orang kan imam hadis. Okey. An Ibnu Umar anna talbiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Okey, itu memang yang kita jelaslah. Yang kita selalu baca pun yang tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abdullah bin Umar yazidu fi talbiyatihi labbaika labbaika wa sa'daika wal khairu biyadaika labbaika war raghba'u ilaika wal amalu. Panjang ditambah. Okey, itu penambahan yang dilakukan oleh Ibnu Umar pada labbaik Allah tu. Kemudian wa fi sahih Muslim an Ibnu Umar anna Umar kana yaqulu hadhihi ziyadatan fi talbiyah. Bukan setakat Ibnu Umar tambah, Sayyidina Umar pun tambah lafaz tadi pada talbiyah. Okey. Rawa Ishaq bin Rahuwai fi musnadihi an Abdurrahman bin Yazid qal hajajna fi imarati Utsman bin Affan. Kami ni menunaikan haji pada waktu pemerintahan Sayyidina Utsman. Ma Abdullah bin Mas'ud. Dia menunaikan haji dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Fazada fi talbiyati labbaika adadat turab. Ditambah tu adadat turab. Wa ma sami'tuhu qabla dhalika wala ba'du. Tidak kami dengar sebelum itu dan tidak juga selepas itu. Maksudnya Sayyidina Ibnu Mas'ud dia yang tambah benda tu. Okey, Ibnu Umar dah tambah, Sayyidina Umar tambah, Abdullah bin Mas'ud pun tambah. Wa rawa Ibnu Sa'din an Muslim bin Abi Muslim qala sami'tu Al-Hasan bin Ali Al-Hasan bin Ali yazidu fi talbiyatihi labbaika dzan na'ma'i wal fadli al-hasani. Okey, ni penambahan lain pula daripada Sayyidina Hasan. Bal zada an-nasu fi talbiyati bi hudurin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqarrahum. Okey, tadi selepas kewafatan Nabi. Tadi kita cerita tentang sahabat-sahabat yang menambah selepas kewafatan Nabi. Dekat sini Syahrul Sidat Lumari kata bahkan pada waktu Nabi masih hidup pun dah ada sahabat yang menambahkan pada perkataan talbiyah tu. Rawa Abu Dawud an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir qala ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara talbiyata bimithli riwayat Ibnu Umar. Okey, jadi zaman Nabi ahalla meninggikan suara, lalu Nabi sebut talbiyah labbaik Allah tadilah dengan serupa dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang tadi kita sebut penuh tadi, yang biasa kita dengar tu. Okey, itu riwayat Ibnu Umar. Wazada, lalu Jabir dia menambah wan nasu yazidun, dalam keadaan yang sama, dalam masa yang sama, sahabat yang lain ataupun orang yang ramai yang ada pada waktu tu tambah lagi labbaika zal ma'arish. Zal ma'arish pemilik tempat-tempat tempat-tempat naik. Okey, wa nahwahu minal kalami, dan seumpamanya. Maksudnya bukan zal ma'arif saja, dia tambah juga kalam-kalam yang lain. Wan nabi, ni penting. Wan nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u fala yaqulu lahum syai'a. Nabi tak kata apa pun. Okey. Ini riwayat
Abu Daud. Okey, qala al-Hafiz fi Fath al-Bari ba'da an dzakara ziyadat Umar wa ibnihi fi talbiyati kama huna. Okey, lepas dia dah sebut Ibn Hajar lepas dia dah sebut apa yang ditambah oleh Saidina Umar dan Saidina Ibnu Umar, dia komen apa? Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah min tariqi al-Miswar bin al-Makhramah qal kanat talbiyatu Umar fadzakara misla al-marfu' misla al-marfu' seperti mana yang dirafakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wazada Sayyidina Umar tambah labbaika marghuban wa marhuban ilaik zan na'ma'i wal fadlil hasani. Okay. Labbaika marghuban wa marhuban. Labbaika, kami sahut seruanmu ya Allah dalam keadaan kami ini marghuban. Marghub, gemar, suka. Wa marhuban, gentar kepadamu. Dan na'ma'i, pemilik nikmat-nikmat dan fadl al-hasan. Okay. Wastudulla bihi ala istihbab ziyadati ala ma warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika. Jadi dari hadis ataupun dari riwayat yang cerita tentang Sayyidina Umar tambah ni, ini kita istidlal dengannya bahawasanya istihbab boleh untuk kita menambah pada apa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hal tersebut. Qala At-Tahawi ba'da an akhrajahu min hadis Ibn Umar wa Ibn Mas'ud wa Aisyah wa Jabir wa Amr bin Ma'di Karib. Ajma'al muslimuna jami'an, ini kata-kata Imam Tahawi. Ajma'al muslimuna jami'an ala hadhihi talbiyati. Umat Islam memang dah ijma' dengan talbiyah yang memang kita selalu dengar tu. Ghaira anna qauman qalu, akan tapi satu kaum berkata la ba'sa an yazida fiha min adh-dhikri lillahi ma ahabba. Tidak ada masalah untuk kita tambah pada talbiyah itu zikir-zikir yang mana kita sukalah, yang mana baik. Wa huwa qaulu Muhammad was-Sauri wal-Auza'i. Okey, itu kalau pandangan Muhammad apa ni? Dan pandangan Imam As-Sauri dan Imam Auza'i. Wahtajju bi hadis Abi Hurairah. Jadi hadis yang mereka jadikan sandaran adalah hadis Abi Hurairah, yakni alladhi akhrajahu An-Nasa'i wa Ibn Majah wa sahhahahu Ibn Hibban wal Hakim. Qala kana min talbiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labbaika ilahal haqqi labbaika. Okey, jadi Sayyidina Abi Hurairah dia riwayatkan hadis yang tunjuk bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berpada dengan yang selalu kita dengar tu. Bahkan Nabi ada juga tambah labbaika ilahal haqqi labbaika. Ilahal haqqi tu penambahan dia. Wa bi ziyadati Ibnu Umar al-mazkurah. Dan tambahan yang disebutkan oleh Ibnu Umar juga. Okey, itu satu golongan, satu pandangan lah. Wa khalafahum akharun faqalu, sekumpulan yang lain bercanggah dengan mereka. Faqalu la yanbaghi an yuzada ala ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa kama fi hadis Amr bin Ma'di Karib. Tak boleh untuk kita tambah atas sesuatu yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW kepada manusia sebagaimana yang warid di dalam hadis Amr bin Ma'di Karib. Fa'alahu huwa wa lam yaqul. Jadi Nabi SAW dia yang ni mana tadi? Okey. Mana riwayat dia? Okey. Fa'alahu huwa wa lam yaqul labbau.
mungkin penambahan tu Nabi buat dan Nabi tak cakap pun labbau bima syi'tum mimma huwa min jinsi hadha. Nabi tak cakap pun talbiyahlah kalian dengan apa yang kalian suka berdasarkan ataupun daripada yang sama jenis dengan apa yang aku ucapkan ni. Nabi tak cakap macam tu. Bal 'allamahum kama 'allamahum at-takbira fi shalah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar mereka seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar takbir ketika solat. Jadi Allahu akbar macam tu jelah. Tak ada pun Nabi kata nak tambah yang lain pun ikut orang. Okey, ini pandangan orang yang tak setujulah dengan penambahan tu. Fakadza la yanbaghi an yata'adda fi dhalika shay'an mimma 'allamahu. Maka begitu juga tidak boleh untuk melebihi apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini dengan sesuatu pun daripada apa yang dia ajarkan. Summa akhraja yakni Imam Tahawi tadi, Imam Tahawi mentakhrijkan pula hadis Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas. Okey, an abihi dia maksud daripada Sa'ad bin Abi Waqqas tadilah. Dia anak dia nama Amir. Okey, annahu sami'a rajulan yaqul. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dia dengar satu lelaki mengucapkan labbaika zal ma'arish. Faqala, lalu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sebut innahu lazul ma'arish. Memang Allah SWT itu zul ma'arish. Wa ma hakadha kunna nulabbi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kami tidak bertalbiyah dengan ucapan ini sewaktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fa hadha Sa'dun. Okey, qal siapa yang qal? Imam Tahawi tadi berkata fa hadha Sa'dun. Sayyidina Sa'ad ni kariha ziyadata fi talbiyati wa bihi na'khuz. Mengmakruhkan ataupun tak suka untuk ada ziyadah pada talbiyah dan dengan pandangan inilah kami berpegang. Okey, wa yadullu 'ala al-jawaz. Okey, dalil lain pula yang tunjuk kepada keharusan untuk tambah. Kalau kita tengok kat sini satu perkara yang menarik sebenarnya, sebab kita tengok macam mana dua-dua berpendapat bahawasanya pandangan mereka tu adalah pandangan yang betul. Tapi dan yang berpendapat ni pula bukanlah orang-orang awam macam kita kan. Ini pun antara faqih, ulama-ulama tabi'in, bahkan ada sahabat yang memang faqih, menguasai bidang fiqh tu sendiri. Jadi ini sesuailah dengan apa yang Imam Ghazali sebut. Bila mana berkait dengan benda khilaf, kita tak perlu untuk bertelagah, bergaduh nak menangkan pendapat sendiri kan. Dan disebutkan juga oleh Imam As-Suyuti kan, dalam kitab Ashbawat, tidak ada pengingkaran pada perkara yang khilaf. Maka setiap orang memang boleh berpendapat dengan pandangan masing-masing, tapi untuk sampai kepada tahap bertelagah, mengkafirkan dan sebagainya, itu tak perlulah. Sebab kita tengok kat sini pun sahabat-sahabat, ulama tabi'in pun ada perbezaan pendapat dan tidak menjadikan ini mereka saling bergaduh lah. Okay. Wa yadullu 'ala al-jawaz ma waqa'a 'inda an-Nasa'i min tariq Abdurrahman bin Yazid an Ibnu Mas'ud. Okay, ini daripada riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Qal kana min talbiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakarahu. Lalu Ibnu Mas'ud pun sebutlah macam mana talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fihi dalalatun ala annahu qad kana yulabba bighairi dhalika. Sebab ada perkataan kana kat situ kan. Jadi kat sini kita boleh faham dalalah bahawasanya sebelum daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga talbiyah
selain daripada yang disebutkan tu. Wa ma taqaddama an Umar wa ibn Umar bighairi dhalika dalatan ala annahu qad kana yulabba bighairi dhalika. Okey, bighairi dhalika wa bima taqaddama an Umar wa bin Umar. Okey. Ada lagi, maksudnya selain daripada yang disebutkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Umar, ada lagi lafaz-lafaz yang lain. Okey, wa rawa Sa'id bin Mansur min tariq al-Aswad bin Yazid annahu kana yaqul labbaika ghaffar adh-dhunub. Al-Aswad bin Yazid. Wa fi hadits Jabir at-tawil fi sifatil haji, dan di dalam hadis Jabir yang panjang berkenaan dengan tata cara haji disebutkan hatta stawat bihi naqatuhu 'ala al-bida'i, sehingga unta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berada pada al-bida'. Al-bida' ni apa, saya tak sempat cari. Okey. Bila dah betul-betul berada di al-bida', barulah Nabi SAW ahalla bitauhid. Nabi akan angkat suara untuk mengucapkan kalimat tauhid. Labbaik Allahumma labbaik ila akhirih. Wa ahalla an-nasu bihadha alladhi yuhallawna bihi falam yarudda alaihim syai'an wa lazima talbiyatahu. Lalu orang ramai waktu tu ucap juga, angkat suara juga, tapi bukan dengan lafaz yang disebutkan tadi. Falam yaruddu alaihim. Nabi SAW tak bidas pun mereka ni, tak cakap apa-apa pun, dan Nabi SAW teruskan dengan talbiyah baginda SAW. Okey. Wa akhrajahu Abu Dawud min al-wajh alladhi akhrajahu Muslim qala wan nasu yaziduna dzal ma'arish. Okey, jadi orang ramai tambah dzal ma'arish wa nahwahu min al-kalam, dan seumpamanya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma' fala yaqulu lahum syai'an. Nabi SAW dengar tapi Nabi SAW tak cakap apa pun. Wa fi riwayatil Baihaqi dzal ma'arish wa dzal fawadil. Ada yang kata tambah dzal ma'arish dan dzal fawadil. Wa hadha la yadullu ala anna al-iqtisara ala at-talbiyati al-marfu'ati afdal. Ini sungguh-sungguhlah menunjukkan bahawasanya iktisar, kita berhenti ataupun bercukup dengan at-talbiyah labbaik Allah yang di al-marfu'ah, yang memang datang daripada Nabi SAW, itu afdal, itu lebih baik. Sebab apa? Limudawamatihi huwa sallallahu alaihi wasallam alaiha. Sebab Nabi SAW sendiri memang mudawamah, bersentiasa dengan talbiyah tersebut. Sebab kita tengok tadi, Nabi SAW walaupun dia dengar ada sahabat-sahabat lain tambah dan sebagainya, Nabi tetap dengan bacaan dia. Tapi Nabi tak halang ataupun tak tegur pun sahabat-sahabat yang lain tu. Okey. Wa annahu la ba'sa bi ziyadah. Okey, perkara yang kedua adalah la yadulla ala anna al-iktisara terutama, dan yadulla ala annahu la ba'sa bi ziyadati. Tak ada masalah pun untuk ada ziyadah. Likaunihi lam yaruddah, sebab Nabi SAW tu tidak yaruddah, tak tegur apa pun, tak bidas apa pun alaihim. Wa aqarrahum alaiha, bahkan baginda takrir, iqrar apa yang dilakukan oleh mereka. Wa huwa qaulul jumhur wa bihi sarha ashhab, dan ini adalah pendapat jumhur, dan dengannya lah ashhab. Ashhab ni kalau saya tengok tadi sebut salah seorang ulama Maliki. Okey. Pun juga berpandangan dengan pandangan jumhur tadi. Oh, panjang dia cerita tentang haji.
Okey. Kemudian wahaka Ibnu Abdul Bar. Ini dia nak cerita tentang pandangan ulama Maliki pula. Jadi kita tengok kat sini. Macam mana gabungan dua pandangan itu lebih baik daripada kita pilih salah satu ataupun tolak salah satu. Kat sini kita kata yang ikut Nabi pun afdal, itu lebih baik, tapi kalau nak tambah something itu tak ada masalah. Sebab Nabi tak halang. Kalaulah benda tu haram ataupun benda tu makruh, nescaya Nabi SAW akan tunjuk something yang tunjuk kepada haram ataupun makruh tadi. Okey. Wa haka Ibnu Abdul Bar an Malik al-karahata. Ibnu Abdul Bar dia meriwayatkan pandangan daripada Imam Malik bahawasanya tambah pada talbiyah ni al-karahah. Ada makruh lah. Imam Malik tak setuju lah, makruh. Okey. Qal wa huwa ahadu qawlai asy-Syafi'i. Tapi dalam masa yang sama Ibnu Abdul Bar mengatakan bahawasanya makruh itu juga adalah salah satu pandangan salah satu daripada pandangan Imam Syafi'i. Wa qala asy-Syaikh Abu Hamid. Imam Syekh Abu Hamid, tak pasti kat sini Abu Hamid Al-Ghazali ataupun selain dia. Selalunya Imam Abu Hamid, Imam Al-Ghazali lah. Imam Al-Ghazali pun memang dia ada satu kitab, bukan satu lah, banyak kitab-kitab fake dia. Tapi ada satu kitab tu memang dia cerita tentang apa kita panggil tu, apa nama dia, tentang fake muqarran lah. Tapi dia tak panggil fake muqarran, dia panggil apa, khilaf apa, tak ingat lah saya. Al-Ali apa tu, tak ingat. Dia tentang ni lah, tentang fake muqarran. Imam Ghazali memang ada satu kitab, dan kitab tu baru je ditahqiqkan, baru pun dalam kurang daripada 5 tahun lah. Okey, baru ditahqiqkan. Tak silap saya nama dia Tahsinul Ma'akhidh. Belakang tu saya tak ingat lah. Tapi awal-awal dia tu Tahsinul Ma'akhidh. Ada berapa jilid. Jadi kalau diterbitkan di Morocco, tak silap saya, kalau ada ada rezeki, ambil peluang untuk tengok pula macam mana Imam Ghazali punya sina'ah dalam bidang fiqh pula. Selalu kita dengar bidang tasawuf, tu ada berapa jilid tu? 4 jilid lah. Dalam bidang tasawuf dan bidang usul fiqh dan sebagainya. Kat sini kita tengok dia ada juga kitab yang membincangkan tentang fiqh muqarran. Okay. وقال الشيخ أبو حامد حكى أحد العراقيين عن الشافعي. Ada ulama, salah seorang ulama Iraq meriwayatkan daripada Imam Syafi'i, yakni fil qadim, iaitu qaul qadim lah ni, annahu kariha. Ini macam nak tafsir lah apa yang Imam Ibnu Abdul Bar sebut tadi tentang bahawasanya makruh tu adalah salah satu pandangan Imam Syafi'i. Okey. Ini dia kata yakni fil qadim annahu, Imam Syafi'i kariha az-ziyadata 'ala al-marfu'. Tak sukalah, memakruhkan ziyadah 'ala al-marfu', menambahkan atas lafaz yang telah marfu' tadi. Wa ghalatu. Kat sini Syekh Abu Hamid Imam Al-Ghazali kat sini kata ahadul Iraqiyyin ni telah tersalah. Ghalatu. Bal, bahkan la yukrahu wa la yustahab. Maksudnya la yakrahu maksudnya itu. Wa la yastahib. Maksudnya
Imam Syafi'i tak pun kata makruh, tak juga kata mustahab. Okey, jadi pandangan yang disebut oleh Ibnu Abdul Bar tadi tak sahih lah. Dan itu antara sinaah, cara-cara untuk kita pastikan kalam ni betul ke tak. Sebab kebanyakan ulama kita, mereka akan nukil secara umum. Contohnya macam Ibnu Abdul Bar kata, dia umum je dia nukil wa huwa ahadu qaulai asy-Syafi'i. Tapi daripada mana sumber benda tu, siapa yang cakap, apa sanad dia cakap, itu tak ada. Jadi antara tugas ulama-ulama ataupun pengkaji-pengkaji adalah kita tatabuk balik, betul ke benda ni pandangan Imam Syafi'i. Banyak lagi lah kata-kata Imam Syafi'i yang mungkin disebut dalam satu-satu kitab, tapi bila kita cek balik, tengok Imam Syafi'i tak ada pun kata benda ni dalam kitab-kitab dia. Okay. Kemudian wa haka at-Tirmidzi 'an Syafi'i qala fa in zada fi talbiyati syai'an min ta'zimillah fala ba'sa. Ini pun sama kata-kata yang kita tengok tak kena dengan apa yang disebut oleh Ibnu Abdul Bar tadi, yang mengatakan ini salah satu makruh ni salah satu pandangan Imam Syafi'i. Disebut sini. Cuma saya tak pasti yang ni Tirmizi yang mana ni. Yang selalu kita sebut selalu Imam Tirmizi, yang apa ni Sunan Tirmizi tu, pemilik Sunan Tirmizi. Dan ada seorang lagi Tirmizi juga, Al-Hakim At-Tirmizi. Ini ulama sufi dan ulama hadis juga, dan ulama usul juga sebenarnya. Sebab dia ada tulis satu kitab nama Isbatul Ilal. Okey. Cuma bila saya cek tarikh wafat Imam Tirmizi dan Hakim Tirmizi ini, dua-dua tak sezaman dengan Imam Syafi'i lah. Maksudnya contoh Imam Tirmizi ni bila dia lahir, Imam Syafi'i dah tak ada, dah wafat. Jadi macam mana dia, kalau kita nak kata dia riwayat terus, taklah kat sini. Kat sini mungkin dinukilkan samalah macam tadi yang disebut oleh Ibnu Abdul Bar an Malikin. Itu pun lain tu. Imam Malik lahir zaman lain, Ibnu Abdul Bar lahir zaman lain. Jadi mungkin kat situ disebut guna perkataan haka. Jadi dalam ilmu periwayatan hadis pun kan kita ada perbezaan kan. Haddathani itu lain, anba'ani lain, apa lagi? Dan pelbagai sirah lah. Kalau kat sini haka dia tak sama dengan rawa contohnya. Okey. Qal, dia kata fa in zada, cuma saya tak tahulah ini Imam Tirmizi hadis ataupun Tirmizi Hakim At-Tirmizi, tapi saya rasa Imam Tirmizi yang hadis itulah. Okey, qal fa in zada fi talbiyati syai'an min ta'zimillah fala ba'sa. Imam Syafi'i sebut kalaulah ditambah sesuatu pada talbiyah itu tak ada masalah. Wa uhibbu, akan tetapi Imam Syafi'i kata aku suka untuk an yaktasira ala talbiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku suka kalau bercukup dengan talbiyah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna Ibnu Umar hafiza talbiyata anhu. Itu kerana Ibnu Umar mengekalkan talbiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa zada min qibalihi ziyadatan. Kemudian Ibnu Umar tambah lafaz pada talbiyah yang asal tu min qibalihi, daripada diri dia, maksudnya personal daripada dia, bukanlah memang warid ziyadatan, menambah satu bentuk ziyadah. Jadi mungkin daripada sini, daripada kata-kata ni difahami seolah-olah Imam Syafi'i memakruhkan, sedangkan tidak. Sedangkan kalau kita tengok di sini tak ada pun yang tunjuk kepada makruh, cuma Imam Syafi'i suka untuk dikekalkan lafaz tu. Okey. Wa nasaba al-Baihaqi al-khilafa baina Abi Hanifah wa Syafi'i. Okey, Imam Baihaqi mengangkat ataupun mengisyaratkan khilaf yang berlaku antara Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i. Faqal al-iqtisaru 'ala al-marfu'i ahabbu.
Okey, ahabbu lah, mencukupi. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Faqala tu kembali kepada Imam Syafi'i, al-iqtisar, terhad ataupun berpada dengan al-marfu', lafaz talbiyah yang telah marfu' itu yang lebih baik. Wala daiqa, dan tidak ada masalah, tidak ada kesempitan an yazida alaih, untuk ditambahkan pada talbiyah tersebut. Wa qala Abu Hanifah in zada fa hasanun. Imam Baihaqi sebut, Imam Abu Hanifah kata kalaulah ditambah maka itu adalah satu benda yang baik. Okey. Wa haka, Imam Baihaqi menghikayatkan fil ma'rifah, dalam kitab beliau yang bernama ma'rifah apa tu? Sebelum ni kita ada sebut kitab ma'rifah tu. An Syafi'i, daripada Imam Syafi'i, qal wala daiqa ala ahadin fi qawli ma jaa an Ibni Umar wa ghairihi min ta'zimin lillahi wa du'aihi. Tak ada masalah untuk seseorang pada menambahkan kata-kata yang datang daripada Ibnu Umar dan selain daripada Ibnu Umar, daripada bentuk ta'zim kepada Allah dan berdoa kepadanya. Ghaira, akan tetapi annal ikhtiyara indi an yafruda ma rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika. Tapi yang ikhtiar, yang aku pilih, pendapat aku, an yafruda, untuk bersendirian, tak kena, macam mana nak terjemah yafruda, maksudnya bersendirian lah, saya terjemah ini bersendirian dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian Syahrul Sidat Al-Umari kata apa? Wa hadha a'dalul wujuh, inilah seadil-adil wajah. Fa yafrudu ma jaa marfu'an, iaitu kita bersendirian dalam apa yang tak kena bersendirian. Kita letak, maksudnya kalau apa yang Nabi sebut tu, talbiyah tu, kita letak dia satu macam tu je, jangan tambah-tambah lagi. Okey. Fa yafrudu ma jaa marfu'an wa idza ikhtara qawla ma jaa mawqufan aw ansha'ahu huwa min qibali nafsihi mimma yaliqu qalahu 'ala infiradihi hatta la yakhtalitu bil marfu'. Kalau lah orang tu pilih apa-apa yang datang daripada mauqufan, apa yang datang daripada secara mauquf, iaitu daripada sahabat. Kita pernah belajar dulu, kita ada marfu', mauquf dengan maqtu'an. Mauquf ni daripada sahabat. Au ansha'ahu huwa, ataupun dia tu sendiri memang dia ada letak doa-doa yang khusus dia sendiri. Huwa min qibali nafsi, daripada diri dia sendiri, mimma yaliq, yang sesuai. Qalahu 'ala infiradihi, maka dia ucapkan doa dia tu 'ala infiradihi, secara khusus juga untuk dia seorang ataupun secara berasingan, hatta la yakhtalitu bil marfu', supaya tak bercampur dengan yang marfu' tadi. Maksudnya mungkin kita baca labbaik Allahumma labbaik tu sampai habis dulu. Lepas tu kalau kita nak tambah pun kita baca seorang-seorang, kita tambah selepas daripada menyebut yang marfu' tadi. Wa huwa syabihun bihalid du'ai fit tasyahhud. Ini serupalah dengan keadaan berdoa ketika tasyahud. Fa innahu, iaitu Nabi SAW qala fihi, Nabi SAW kata summal yatakhayyar summal yatakhayyar, okey, minal mas'alati was sana'i ma syaa. Kemudian dia pilihlah, hamba tu pilihlah daripada masalah kat sini dengan maksud doa lah, kan, sa'alah tu daripada asal sa'alah, bukan daripada permasalahan tu. Wasana'i, dan puji-pujian, masya'a, apa yang dia inginkan. Ai ba'da'an, iaitu setelah yafrugha minal marfu', setelah dia selesai membaca doa-doa dan pujian-pujian yang datang secara marfu' daripada Nabi SAW. Intaha kalamu al-Hafiz. Oh, ini semua kalam al-Hafiz. Al-Hafiz mana ni? Ibn Hajar lah kot. Okey. Habis. Wal khulasatu mimma dzukira fi hadzal hadis. Okey, kesimpulan daripada apa yang telah disebutkan daripada berkenaan dengan hadis ini,
anna ziyadata 'ala al-ma'sur fi at-tashahhud wa at-talbiyati wa nahwihima min al-azkari la ba'sa biha. Menambahkan sesuatu ke atas perkara yang maksur, doa yang maksur pada tasyahud dan talbiyah dan seumpama keduanya daripada zikir-zikir itu tidak ada masalah, la ba'sa biha. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a az-ziyadata fi at-talbiyati wa aqarraha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar sahabat menambah lafaz pada talbiyah dan Nabi ikrar sahaja, Nabi tak halang. Kama zada fiha kibaru sahabah Umar wa ibnuhu Abdullah. Sebagaimana sahabat pun tambah pada benda tu. Bukan sahabat yang biasa. Ini kibaru sahabah. Sayyidina Umar dan Ibnu Umar. Wa Abdullah bin Mas'ud. Juga sahabat kibar. Wal Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Wa anna jawaz ziyadah huwa qaulu jumhur. Bolehnya untuk ziyadah itu adalah pandangan jumhur. Bal huwa ijma'un. Bahkan dia itu adalah satu ijma'. Maksudnya bukan jumhur ni. Ini pandangan ijma'. Sebab apa? Tengok kat sini cantik dia sebut. Li'anna al-karahata allati qala biha Malikun wa Syafi'i fi ahadi qawlayhi tattafiqu ma'al jawazi wa la tunafihi. Sebab apa dia boleh kata benda ni semua adalah ijma'? Ijma' pada apa? Ijma' pada jawaz tu, bukan pada sunat, bukan pada ni. Jawaz tu bolehnya dia. Sebab apa? Sebab karaha, makruh yang kita dengar tadi, yang mana Imam Malik kata makruh dan salah satu pandangan Imam Syafi'i kata makruh, itu tattafiqu ma'al jawazi. Itu dia apa kita kata bersamaan ataupun bersetuju dengan pandangan jawaz tadi. Wala tunafihi, dan tidak menafikan jawaz tadi. Maksudnya bila mana kita kata perkara ni harus, lepas tu orang tu kata dia tu makruh. Makruh tu masih tidak menafikan boleh untuk buat benda tu. Contoh kita kata satu benda ni makruh, orang tu kata makruh, tapi boleh tak buat? Masih boleh. Jadi orang yang kata makruh tu pun sebenarnya setuju dengan pandangan yang kata boleh, jawaz. Maka di situ wujud seolah-olah wujud ijma'. Semua kata jawaz sebenarnya. Kama taqarrara fi ilmi al-usul, sebagaimana yang telah termaktub dalam ilmu usul. Naam. Okey, sikit lagi. La khilafa anna al-wuqufa 'inda al-waridi afdalu wa ula. Tak ada khilaf. Yang tadi kita sebut jawaz untuk tambah. Tapi dalam masa sama kita kata tidak ada khilaf. Maksudnya semua ulama berdapat yang kata harus ke, yang kata makruh ziyadah ke, semua bersetuju pendapat bahawa kalau kita hanya bercukup dengan yang datang daripada Nabi, yang warid daripada Nabi SAW, itu lebih afdal dan lebih aula. Lakin, akan tapi, tidak wujud, tidak ada masalah, la daiqa wala haraj, tidak ada masalah, ala man ansha'a dhikran atau salatan ala Nabi SAW. Tidak ada masalah untuk orang yang nak tambah zikir ataupun selawat kepada Nabi SAW. Mimma yaliqu wala yajuzu an yusamma mubtadi'an. Dan tidak patut untuk dinamakan orang yang menambah itu sebagai mubtadi'. Kama yaz'umu ba'dul mutanatti'in al-mutazammitin, sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian mutanatti'in dan mutazammitin. Begitu juga tentang isu sesat ataupun tak sesat. Kena tengok dulu adakah perkara ni melayakkan untuk orang tu menjadi sesat. Kalau semata-mata berkait dengan perbahasan khilaf, berkait dengan perbahasan fiqh yang mana wujud khilaf pada dia, ataupun perkara-perkara lain yang tidak patut untuk seseorang tu kita panggil sesat ataupun kita panggil mubtadi', kan? Maka tidak harus. Walaupun benda tu kita tengok bukan datang daripada Nabi SAW, akan tetapi tidaklah melayakkan orang tu mendapat gelaran mubtadi' ataupun sesat dan sebagainya. Okey, wa amma ma rawahu syaikhani ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey, berapa muka lagi ni? Ini kalau sehari sejam setengah,
Mungkin paling banyak pun 3 kali kelas lah. Kalau kita ada baca laju sikit nanti mungkin 2 kali kelas habis lah insyaAllah. InsyaAllah. Harap bersabar sikit lagi. InsyaAllah. Biasalah kan. Memang kena juhud lebih sikit. Khatam nanti kena buat minum-minum tak? Wajib. InsyaAllah, insyaAllah. Ada soalan ke daripada student yang ada malam ni? Tadi dekat chat ada. Selawat yang awal-awal dibaca tadi dia sama dengan dalam khairat. Oh iya ke? Tak tahu dia tanya. Oh tak tahu. Saya dalam ila khairat pun saya mana tadi? So kalau tak ada apa-apa soalan, kita tawakuf dan tangguh di sini terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan sambung balik pada minggu hadapan. Segala yang baik datang daripada Allah SWT, segala yang buruk datang daripada kita. So tawakuf dengan tasbih kepada surah Al-Asr.